Salam sejahtera bersama saya Sharon Raymond dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 24 Jun 2020. Dua kes baru COVID-19 dicatatkan di Sabah semalam menjadikan jumlah keseluruhan kes 366. Dua kes baru itu dilaporkan di daerah Tuaran iaitu daripada kluster meninggal di rumah MDR membabitkan seorang warga tempatan dan seorang warga asing. Menurut infografik Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Frankie Poon Ming Fung, pertambahan kes positif itu menjadikan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan di Tuaran kini sebanyak 4 kes. Sementara itu, tiada pesakit jangkitan wabak itu sembuh dan discharge dengan jumlah keseluruhan kes sembuh kekal 350. Jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan juga kini sebanyak 9 kes. Dalam pada itu, jumlah korban akibat wabak itu kekal 7, iaitu 4 di Kota Kinabalu dan masing-masing 1 di Tawau, Keningau dan Tambunan. 3 anggota Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dari Markas Wilayah Laut Mawila 2 Pangkalan TLDM Sandakan maut manakala seorang lagi cedera dalam kemalangan di kilometer 83 Jalan Ranau Kota Kinabalu, Sabah tengah hari semalam. Kesemua anggota yang terlibat dalam nahas itu sedang dalam perjalanan ke Pangkalan TLDM Kota Kinabalu Teluk Sepanggar dari Pangkalan TLDM Sandakan bagi melaksanakan tugas rasmi. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Negeri, Superintenden Muhammad Zamzuri Muhammad Isa, kemalangan berlaku apabila kenderaan jenis lori 3 tan milik TLDM yang dinaiki mereka hilang kawalan lalu terbabas ke bahu jalan. Mereka yang maut dikenali sebagai Laskar Kanan PAP Maslim Abdul Rahim dari Semporna, Laskar Kelas 1 TNL Muhammad Firdaus Mat Izan, Keluang Johor dan Laskar Kelas 1 TMK Muhammad Arif Idris Melaka, manakala yang cedera ringan ialah Laskar Kelas 2 TLR Vincent M. Orel dari Sarawak. Kesemua mereka berusia dalam lingkungan 26 hingga 35 tahun. Superintenden Muhammad Zamzuri berkata, anggota yang cedera telah dihantar ke Hospital Ranau, manakala mayat ketiga-tiga anggota dihantar ke Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu untuk ujian calitan COVID-19 sebelum tindakan selanjutnya. Sejumlah 7,086 pelajar asrama tingkatan 5 dan 6 di seluruh negeri kembali ke asrama semalam untuk memulakan sesi persekolahan hari ini dengan norma baharu dan patuh prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Setiap pelajar juga dibekalkan dengan pelitup separuh muka dan cecair pembasmi kuman daripada sekolah masing-masing. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Dr. Misrin Radin ketika lawatan ke asrama sekolah luar bandar di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tun Fuad Stephen Kulu Tuaran berpuas hati dengan persediaan sekolah-sekolah dalam menerima kembali pelajar ke asrama sejak Sabtu lalu. Kami dapati asrama-asrama itu telah disediakanlah dengan SOP pencegahan penularan COVID-19 seperti penjarakan katil dan katil macam sekolah ini katilnya double decker dan hanya di bawah sahaja yang digunakan. Semua sudah disusun atur sebelum pelajar-pelajar ini masuklah dan memang sangat menitik beratkan dari segi penjarakan sosial. Sementara itu, pelajar yang ditemui mengakui sesi pembelajaran secara bersemuka lebih efektif berbanding secara dalam talian. Di asrama kita perlu lebihkan masa untuk belajar, untuk fokus STPM. Kalau saya tanya melalui online, kadang-kadang saya tidak paham juga. Jadi perlu bersemuka dengan itu baru akan lebih paham. Pembelajaran online dia sangat menyukarkan bagi saya sebab line internet di kampung adalah sangat perlahan dan memang susah untuk mendapat talian. Kami terpaksa menaiki bukit untuk mendapatkan line internet lah. Gembira lah sebab boleh sambung pengajian. Tapi itulah mesti mau hati-hati, mesti mau ikutlah peraturan. Sementara itu, sesi pendaftaran pelajar asrama di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sandakan juga berjalan lancar sebelum memulakan sesi persekolahan hari ini. Seramai 48 pelajar tingkatan 5 mendaftar di Dewan Asrama Sekolah berkenaan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan.
3 hingga 4 pelajar akan ditempatkan dalam sebuah bilik dengan jumlah keseluruhan 64 pelajar. Ketika ditemui media, Pegawai Pendidikan Daerah PPD Sandakan Dr. Dalmansah Tahil meminta pihak pengurusan sekolah khususnya warden asrama sentiasa memantau kesihatan dan keselamatan pelajar serta mengambil tindakan segera sekiranya terdapat pelajar yang kurang sihat. Percayalah bahawa kita semua, bila anak ada di sini, kita semua ambil berat dan mematuhi semua SOP yang telah ditetapkan. InsyaAllah ibu bapa percayalah kepada pengurusan dan pentadbiran pihak kepimpinan di sekolah untuk menjaga anak-anak ini di asrama. Saya juga akan berhubung dengan semua ibu bapa untuk pastikan ibu bapa ini akan tidak rasa seperti cemaslah anak-anak tinggal di asrama, karena kita telah mempersiapkan semua keselamatan di asrama dengan cukup baik. Seramai 294 pelajar tingkatan 5 memulakan sesi persekolahan hari ini dengan 16 buah kelas dibuka bagi sesi pengajaran dan pembelajaran. Kesungguhan pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS Viviana Mosibin dalam menuntut ilmu sehingga terpaksa memanjat pokok untuk mendapatkan capaian internet bagi menjawab peperiksaan dalam talian seperti yang tular di media sosial baru-baru ini mendapat perhatian Yayasan Nur Jauhar. Yayasan itu memberi sumbangan berupa wang tunai dan barangan keperluan, disampaikan isteri Yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Hajah Nurlidah Tan Sri RM Jasni selaku penasihat yayasan berkenaan. Turut menerima sumbangan seorang lagi pelajar Sabah yang menuntut di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor KUIS, Muhammad Hainif Alimanja. Ini adalah satu penambah semangat kepada saya untuk saya berusaha lagi belajar bersungguh-sungguh supaya saya lebih cemerlang dalam studi saya dan saya dapat kekalkan pointer. Banyak pelajar di Sabah, kita orang yang terpilih, macam merasa bersyukur bertuah kena dipilih untuk dibagi sumbangan kepada kami. Alhamdulillah. Harapan untuk masa depan dengan pendidikan di pelajaran, saya dapat mengubah nasib keluarga saya yang sekarang ni. Sementara itu, Naib Chancellor UMS Profesor Dr. Taufik Yap Yun Hin berkata pihak pengurusan UMS bersetuju menyediakan beasiswa sekiranya Viviana ditawarkan melanjutkan pengajian dalam program ijazah sarjana muda di universiti berkenaan. Pihak pengurusan universiti telah bersetuju sekiranya ditawarkan program ijazah di UMS, kita akan sediakan beasiswa untuk pengajiannya sepanjang 4 tahun dalam ijazah sarjana muda di UMS. Saya akan berharap kalau anak saya juga akan terus bersemangat dan sebagai satu model kepada generasi yang lain. Hadir sama dalam majlis ini pengerusi Yayasan Nur Jauhar Kolonel Alhamra Juhar. Sebanyak 24 pain darah berjaya dikumpul dalam program derma darah yang dijalankan di lobi Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Ia melebihi sasaran awal untuk mengumpul 20 pain darah. Program sehari itu anjuran Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM dengan kerjasama Unit Tabung Darah Hospital Queen Elizabeth QEH2 dan Jabatan Penyiaran Sabah. Program bertujuan mengisi bekalan darah tabung QEH2 yang masih berkurangan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac lalu. Ia dijalankan di Kompleks KKMM untuk memudahkan warga kerja RTM, Jabatan Penerangan dan Bernama menunaikan tanggungjawab sosial bagi membantu pesakit yang memerlukan transfusi darah. Bercakap kepada RTM, Lieutenant Muda BSMM Bandaraya Kota Kinabalu, Maslan Aling berkata, aktiviti derma darah ini sebagai menyahut seruan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM menerusi slogan, satu beg darah mampu menyelamatkan 3 nyawa. Harapan kepada orang ramai teruskan menderma dan membantu pihak hospital mengisi tabung darah yang sedang kekurangan sekarang. Beliau yang juga penyelaras program memaklumkan pihaknya merancang menganjurkan program serupa di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu dalam masa terdekat dengan kerjasama Persatuan Telasemia Sabah. Penganjuran program ini turut mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan KKM.
Lebih 30% usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS di negeri ini menghubungi SME Corp Malaysia Negeri Sabah untuk mendapatkan khidmat nasihat bagi membangunkan semula perusahaan mereka yang terjejas semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan. Pengarah SME Corp Malaysia Negeri Sabah, Muhammad Hamdi Saleh berkata, kebanyakan usahawan PKS yang menghubungi SME Corp adalah untuk mendapatkan khidmat nasihat mengenai pinjaman dana yang disediakan kerajaan selain sokongan dari segi teknologi bagi mempromosi produk PKS. Kita yang pegang data PKS dan juga menjadi pusat rujukan dia orang lah. So dia orang akan call kita, akan tanya kita macam mana keadaan-keadaan gini, nak hubungi siapa kan. So kita akan advise dia, okey, kalau melibatkan pinjaman apa semua tu kita boleh pergi ke bank. Bercakap kepada RTM, Muhammad Hamdi berkata SME Corp juga turut menggunakan pendekatan media sosial untuk memudahkan usahawan PKS mengetahui perkhidmatan yang ditawarkan. Pada masa sama, usahawan PKS juga boleh mengutarakan pelbagai soalan secara terus kepada pihak SME Corp dengan melayari laman sesawang, Facebook dan Instagram SME Corp. Setakat ini, lebih 10,000 PKS mengusahakan pelbagai produk di negeri ini. Buat pertama kalinya, Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah Syareda akan menganjurkan Expo Hartanah secara maya iaitu menerusi medium dalam talian bagi menggantikan Expo Tahunan Syareda yang dikenali sebagai Syareda PropX, Expo Hartanah terbesar di Sabah. Presiden Syareda Datuk Chew Sanghai berkata, Expo berkenaan akan dilancar pada bila-bila masa mengikut keadaan semasa. Katanya langkah itu bertepatan dengan usaha kerajaan memperkenal semula kempen pemilikan rumah HOC menerusi inisiatif pelanjangan semula ekonomi negara. Sehubungan itu, beliau menyarankan orang ramai untuk memanfaatkan expo berkenaan yang bakal menawarkan pelbagai pakej menarik yang belum pernah ditawarkan sebelum ini. Ketika ditemui RTM, Datuk Chew memberitahu antara tawaran menarik dalam expo itu pakej perabot dan peralatan elektrik percuma bagi setiap pembelian rumah. Hanya pemaju perumahan yang memberi potongan lebih 10% dan menawarkan pakej istimewa sahaja dijemput menyertai expo itu sebagai jaminan kepuasan dan keuntungan berganda kepada pembeli rumah dan hartanah di Sabah. Sekian berita pagi Sabah, budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Sharon, salam sejahtera. Macam betul-betul. Sekarang My Freeview sudah ada di seluruh negara dengan siaran digital yang jelas.
Salam sejahtera dan selamat pagi. Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 24 Jun bersama saya Debbie Aminda Padan. Kerajaan Negeri Sarawak akan merancangkan kembali pelaksanaan projek-projek yang telah dirancang sebelum ini bagi menggerakkan semula aktiviti ekonomi yang terhenti sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, pelaksanaan projek itu akan membantu mempercepatkan usaha pemulihan ekonomi negeri. That will give opportunities for business community because, as you know, the value, the chain will be there, the supply chain. Once you start a project, then the rest will come in. Termasuklah pengeluaran batu, pengeluaran pasir, makanan dan seterusnya untuk projek-projek yang kita laksanakan. Beliau ditemui media selepas melakukan lawatan kerja ke Sarike bagi meninjau beberapa projek yang akan dilaksanakan di kawasan Sarike. Antara projek yang bakal dilaksanakan adalah skim pembesaran Kampung Sarike dan projek Taman Agro Baji. Projek skim pembesaran Kampung Sarike fasa pertama yang sudah siap sepenuhnya melibatkan tanah berkeluasan 16.22 hektar dengan 179 buah lot. Antara infrastruktur yang telah dibina adalah jalan berturap, parit konkrit, lot rumah siap ditimbus tanah dan sistem retikulasi air. Bagi projek Taman Agro Sungai Baji pula akan diwujudkan di atas tanah seluas 127 hektar dengan kawasan yang terletak kira-kira 5.2 km dari Bandar Serike. Kementerian Belia dan Sukan Sarawak akan beri tumpuan terhadap usaha menaik taraf kemudahan sukan di Sarawak. Menterinya Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, tumpuan ini penting untuk melahirkan atlet yang berkualiti dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, selaras dengan usaha itu, fasiliti yang akan dinaik taraf ialah kompleks sukan di Sarike. Harapan kita dengan adanya kemudahan-kemudahan seperti ini, kita akan dapat mengeluarkan lebih ramai lagi atlet-atlet baru, mencukir bakat-bakat baru dan bakat-bakat yang sedia ada kita dapat pertingkatkan untuk mewakili negeri dan juga mewakili negara di masa akan datang. Beliau berkata demikian kepada pihak media selepas menghadiri mesyuarat koordinasi pembangunan Sarawak di Pusat Inovasi Sarike yang turut dihadiri oleh Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg. 8 buah rumah panjang terdiri daripada 198 pintu dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Marudi bakal mendapat manfaat daripada skim pinjaman rumah panjang diluluskan dalam tahun 2020. Menteri Muda Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang juga Adun Marudi, Dato' Dr. Pengguang Manggil berkata, pinjaman perumahan di Marudi merupakan antara yang terbanyak diluluskan dengan peruntukan sebanyak 5.9 juta ringgit. Beliau menambah kos yang diluluskan itu merupakan peruntukan sebanyak 50 juta ringgit oleh Kerajaan Sarawak untuk penduduk yang memerlukan bantuan pembinaan rumah panjang mereka. Kita sangat bernasib baiklah oleh kerana 8 buah rumah panjang telah diluluskan untuk menerima pinjaman rumah panjang yang berjumlah 5.9 juta ringgit. Itu yang salah satu daripada yang terbanyaklah di seluruh negeri Sarawak. Beliau ditemui pemberita selepas melawat rumah budi Sungai Selepin Beluru dan meninjau kampung-kampung sekitar Jalan Beluru, Lapok Miri. Demi memastikan keselamatan para pelajar dan warga sekolah sempena pembukaan semula sekolah hari ini, Kelab Guru Seni Bintulu KGSB menganjurkan bengkel pembuatan alat step hand sanitizer untuk guru-guru sekolah rendah dan menengah di sekitar Bintulu. Idea mengadakan bengkel itu bertujuan membolehkan pihak sekolah menerusi guru-guru mereka membuat sendiri peralatan tersebut sebagai persediaan menempuhi pasca COVID-19 nanti. Menurut pengerusi KJSB Muhammad Amir Firdaus Abdullah, hasil perbincangan dengan pihak Pejabat Pendidikan Daerah Bintulu, beliau bersama beberapa ahli KJSB tampil menganjurkan bengkel tersebut di Pusat Kegiatan Guru PKG Bintulu semalam.
Jadi ini akan menjimatkan kos untuk setiap sekolah. Di samping guru-guru ini boleh membuat LDP di sekolah masing-masing untuk memperbanyakkan lagi stok sanitizer. Jadi setiap mereka ni tadi, hasil mereka buat hari ini akan dibawa pulang ke sekolah masing-masing. Guru-guru yang mengikuti bengkel tersebut mengakui usaha KJSB sesuatu yang amat bermanfaat kepada warga sekolah di sekitar Bintulu. Alhamdulillah, bengkel ini sememangnya memberi begitu banyak ilmu kepada kami, khusus kepada saya. Dalam ruang kita menyediakan keperluan untuk step hand sanitizer ini yang boleh kita guna pakai di sekolah. Sebenarnya sangat membantu cikgu-cikgu dan warga sekolah untuk penggunaan sanitizer tanpa memerlukan banyak pergerakan anggota badan, hanya menggunakan kaki sahaja. Step hand sanitizer ini merupakan hasil ciptaan Amir dan guru-guru KJSB sendiri. Polis Sarawak masih dalam siasatan berhubung penipuan skim pelaburan melibatkan sebuah syarikat yang dilaporkan berpangkalan di Selangor. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersil IPK Sarawak, Superintenden Maria Rashid berkata, siasatan kes berkaitan skim tersebut telah dibuat sejak tahun lepas oleh Polis Daerah Kuching. Menyedari kebimbangan mangsa yang terjebak dalam penipuan ini, Superintenden Maria menegaskan pihak polis mengambil serius kes seperti ini dan menekankan bahawa siasatan rapi adalah elemen penting dalam menanganinya. Dalam pada itu, salah seorang mangsa yang juga seorang pensyarah di Kuching berkata beliau mengalami kerugian mencecah RM400,000. Menurut mangsa yang berumur 48 tahun itu, beliau telah membuat laporan polis pada Oktober tahun lalu selepas tidak menerima dividen sejak Jun tahun lepas. Beliau menyertai skim pelaburan terbabit sejak Mei 2017 dan telah membuat pelaburan pusingan sebanyak 2 kali. Namun tanpa alasan yang kukuh, syarikat terbabit menghentikan pembayaran dividen. After 2 years macamnya, gone. Company terus padam. Saya dah beritahu, saya dah apa. And then beri alasan macam-macam lah. Alasan cuti raya lah, alasan sakit lah. Ditemui pemberita RTM di Kuching, dedah beliau lagi usaha mengesan pemilik syarikat itu yang berumur 51 tahun telah membawa kepada satu tindakan undang-undang memaksanya membayar hutang namun sehingga kini tiada sebarang bayaran diterima mangsa. Berkongsi maklumat, menurut mangsa, di Sarawak sahaja terdapat lebih 2,000 mangsa menerima nasib serupa selepas menyertai skim pelaburan itu. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan kerana menipu. Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia CGSO Sarawak dengan kerjasama Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak telah menganjur kursus keselamatan dan pelindungan. Seramai 80 orang kaki tangan RTM Kuching menghadiri kursus sehari itu yang bertujuan memberi kesedaran terhadap kepentingan aspek pengurusan keselamatan dan pelindungan dokumen serta maklumat dalam sebuah organisasi kerajaan. Pengarah CGSO Ibrin Ina berkata, kursus tersebut juga memberi fokus terhadap pengurusan fizikal berkaitan dengan keselamatan premis kerajaan, pengurusan keselamatan dokumen-dokumen rasmi dan pengurusan keselamatan peribadi sebagai penjawat awam. Untuk memberi kesedaran dan juga pengetahuan kepada pihak awam dalam memastikan setiap dokumen-dokumen kerajaan, maklumat kerajaan yang sensitif itu dikawal dengan baik. Tambahnya, pengurusan keselamatan dan pelindungan dalam sektor perkhidmatan awam bukan sahaja dapat meningkatkan tahap integriti dalam kalangan penjawat awam, malah juga memberi impak positif terhadap penyampaian perkhidmatan yang lebih berkesan kepada rakyat secara amnya. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis penutupan dan penyampaian sijil penyertaan kursus keselamatan dan pelindungan bersama Timbalan Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof di Auditorium Piramli RTM Kuching. Lembaga Air Kawasan Utara Laku Management Sdn Bhd memaklumkan penduduk di kawasan berkenaan bahawa bil air yang diterima pelanggannya bagi bulan Mac, April dan Mei adalah secara anggaran berdasarkan purata penggunaan 3 bulan tersebut yang dalam tempoh PKP mulai 18 Mac hingga 12 Mac lepas. Justru bil yang diterima pelanggan sedikit tinggi atau di bawah paras.
Sehubungan itu, pelanggan yang mempunyai pertanyaan berkaitan perkara tersebut boleh menghubungi pihak berkenaan melalui talian tertera. Pelanggan juga boleh menghubungi atau hadir ke kaunter khidmat pelanggan syarikat itu di kawasan masing-masing. Syarikat itu turut memaklumkan bahawa pihaknya sedang dalam proses mengeluarkan bil untuk bulan Jun berdasarkan bacaan sebenar dari meter. Sementara itu, lembaga air Sibu meminta para pelanggannya untuk hadir ke Pusat Transformasi Bandar UTC jika mereka menerima bil yang agak tinggi atau di bawah paras bagi tempoh 18 Mac hingga 31 Mei lepas. Bagaimanapun, mereka perlu membawa bersama gambar bacaan meter sebenar bagi membolehkan pengeluaran bil yang baru. Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, pelanggan boleh menghubungi hotline atau telegram rasmi. Sekian berita pagi Sarawak, saya Debbie Amanda Padan. Selamat kembali ke sekolah buat warga, guru dan pelajar. Kerapkan mencuci tangan menggunakan air dan sabun. Gunakan pensanitasi tangan jika perlu. Salam hormat dan salam sejahtera.